Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para siswi dan siswa guru IPG KTHO. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IPTO kerana sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian kita pada pagi ini. Nama saya Dr. Varshan Daniel, pakar kesihatan fizikal dan juga mental. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik? Mengantuk lagi ke semua? Tidak. Seperti tidak bertenaga ya semua pada pagi ini. Tidak mengapalah. Saya akan cuba untuk tidak membosankan anda dan juga cuba untuk menghabiskan sesi perkongsian kita pada pagi ini secepat mungkin. Tetapi para hadirin sekalian, saya ingin meminta kamu semua untuk mematuhi satu peraturan yang penting, iaitu sentiasa fokus kepada saya di hadapan. Boleh semua? Boleh. Baiklah. Jadi, seperti mana yang dimaklumkan kepada semua, tajuk sesi perkongsian kita pada pagi ini adalah CPR. Apakah itu CPR? CPR bermaksud resusitasi kardiopulmonari, yang merupakan salah satu prosedur penyelamat kecemasan yang biasanya dilakukan oleh golongan pelatih jikalau degupan jantung seseorang itu terhenti. Jadi, itu adalah CPR. Jadi, para hadirin sekalian, saya nak tanya kamu semua, jikalau sekarang ada kawan kamu ataupun sesiapa daripada kawan kamu ataupun sesiapa daripada keluarga kamu tiba-tiba pingsan, tidak sedarkan diri, apakah respon anda? Apakah langkah anda yang seterusnya? Tak pasti? Tak tahu? Semua tak tahu? Itulah, di sinilah kita akan menggunakan CPR. Jadi, tanpa membuang masa, marilah kita melihat akan langkah-langkah melaksanakan CPR dengan betul dan juga tenang. Sebelum itu, para hadirin sekalian, saya ingin meminta seorang daripada para hadirin secara sukarela untuk membantu saya dengan demonstrasi CPR. Saya. Silakan harapan. Silakan. Nama saudara apa ya? Nama saya Parvin. Okey, baiklah saudara Parvin, boleh dibaring atas meja. Para hadirin dan hadiran sekalian, langkah yang pertama iaitu periksa bahaya. Pastikan persekitaran sekeliling anda selamat untuk diri anda dan juga pesakit tersebut. Pastikan anda sudah mengalihkan pesakit tersebut ke tepi jalan dahulu dan pastikan tepi jalan tersebut juga selamat untuk diri anda dan juga pesakit tersebut, dan barulah memulakan CPR. Langkah yang kedua iaitu periksa dahulu pesakit tersebut. Tekan dada pesakit, gerakkan bahu dan tubuh pesakit dahulu. Tanya kepada pesakit iaitu, Cik, sedar tak? Jikalau pesakit tersebut tidak memberi respons, maka mulakanlah CPR dengan segera. Para hadirin sekalian, langkah yang ketiga iaitu bawa dua jari anda ke leher pesakit dan juga cek nadi pesakit tersebut. Kebiasaannya, orang awam seperti kita tidak pasti dan tidak tahu bahawa pesakit tersebut mempunyai nadi ataupun tidak, terutamanya dalam keadaan panik. Tidak ada masalah. Walau bagaimanapun, mulakan sahaja CPR tanpa membuang masa. Hal ini demikian kerana jikalau pesakit tersebut memang tidak mempunyai nadi dan kamu telah pun memulakan CPR, maka pesakit tersebut telah pun mendapat manfaat daripada CPR tersebut. Dan jikalau pesakit tersebut memang mempunyai nadi, cuma pingsan dan terbaring, dan kamu telah pun memulakan CPR, pesakit tersebut cuma akan bangun, akan tersedar daripada keadaan pingsan. Jadi, tiada masalah. Tapi, para hadirin sekalian, sebelum kamu memulakan CPR, pastikan anda sudah menghubungi pihak hospital untuk bantuan kecemasan. Langkah terakhir adalah pastikan kepala pesakit lurus mengikut ataupun selari dengan badannya. Pastikan kepala dia lurus dan selari mengikut badannya. Barulah CPR tersebut akan betul dan berkualiti. Jadi itu adalah langkah-langkah yang penting dalam melakukan CPR. Seterusnya, mari kita mendengar akan ciri-ciri CPR yang berkualiti tinggi. Alright? Ciri yang pertama
adalah pastikan kamu melakukan CPR pada tengah-tengah dada pesakit. Pastikan kalian semua melakukan CPR pada tengah-tengah dada pesakit. Dan itu adalah merupakan ciri yang pertama. Para hadirin sekalian, ciri yang kedua pula adalah menggunakan tapak tangan, iaitu dekat bahagian bawah tapak tangan, dan mengambil satu tangan, letakkan di atas telapak tangan yang lagi satu. Seterusnya, meletakkan tangan ini di tengah-tengah dada pesakit. Pastikan juga semua siku kamu lurus. Siku kamu lurus, dan pastikan kamu tidak hanya menggerakkan tangan sahaja bila melakukan CPR, kamu juga perlu menggerakkan bahu. Baiklah, jadi apabila kita gerakkan bahu kita ke bawah dan ke atas, maka itulah maksudnya CPR yang berkualiti tinggi. Hal ini demikian kerana apabila kita melakukan CPR dengan betul, kita dapat membantu jantung pesakit tersebut untuk mengepam darah ke seluruh badan. Apabila pesakit tersebut tidak mempunyai nadi, maka jantung pesakit tersebut tidak dapat mengepam secara sendiri. Maka CPR kita lah yang akan membantu jantung tersebut untuk mengepam darah dengan efisien, dengan secukupnya ke seluruh badan, termasuklah otak pesakit. Ciri yang terakhir pula, para hadirin sekalian, adalah kamu dikendaki untuk tekan sebanyak 30 kali. Sebanyak 30 kali dan berhenti. Sepatutnya selepas ini kamu dikendaki untuk memberikan 2 kali pernafasan mulut ke mulut. Tetapi para hadirin sekalian, berikutan penularan wabak COVID-19, kami tidak menyarankan anda untuk memberi bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Jadi tekan 30 kali, 5 kali ulangan dan cek nadi pesakit. Apabila kalian penat ataupun apabila anda penat, kamu boleh minta daripada orang sekeliling untuk bertukar dengan anda apabila melakukan CPR. Tetapi pastikan apabila kamu bertukar pada akhir kali ke-30. Jangan bertukar di tengah-tengah CPR, ya. Dan pastikan juga CPR dilakukan secara berterusan sehingga bantuan kecemasan tiba, iaitu ambulans. Ataupun lebih baik jikalau pesakit tersebut dapat sedarkan diri dan boleh bernafas dengan baik. Dan itulah merupakan ciri-ciri CPR yang berkualiti tinggi. Jadi, para hadirin sekalian, kita sudah melihat langkah-langkah dan juga ciri-ciri CPR yang bagus, yang betul dan juga yang tenang. Sekarang marilah kita mendengar tentang kepentingan CPR ini kepada pesakit tersebut. Boleh ya semua? Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Parvin kerana sudi membantu saya bagi demonstrasi CPR tersebut tadi. Baiklah. Terima kasih Parvin. Para hadirin sekalian, latihan CPR adalah penting kerana ia mengajar seseorang individu untuk menguruskan kecemasan pada waktu kritikal seperti serangan jantung. Tanpa perhatian segera, mangsa tersebut kemungkinan kehilangan nyawa. Jadi, antara kepentingan CPR adalah oksigen dapat diberikan secara serta-merta. Contohnya, para hadirin sekalian, apabila kita menarik nafas, udara tersebut mengandungi 21% oksigen. Tetapi, hanya 3 hingga 5% oksigen sahaja yang diguna pakai oleh paru-paru manusia. Manakala apabila kita menghembus nafas pula, udara tersebut mengandungi 16 sehinggalah 18% oksigen. Oleh hal yang demikian, para hadirin, oksigen masih dapat dibekalkan kepada mangsa sebanyak 16 hingga 18% kandungan oksigen dengan melakukan CPR. Jadi, para hadirin sekalian, kepentingan yang seterusnya adalah pertukaran udara yang banyak. CPR bukan saja membantu untuk membekalkan oksigen kepada mangsa, manakala ia juga membantu untuk menggiatkan lagi pertukaran udara di dalam tubuh badan mangsa. Dengan adanya tekanan sebanyak 30 kali pada dada mangsa, pertukaran udara yang giat dapat dikekalkan
dalam badan tubuh bangsa dan dapat menyelamatkan mangsa kita tersebut. Selain itu, CPR juga mengajar individu untuk memulakan bantu mula dengan cepat. Bantu mula merupakan salah satu proses menyelamatkan orang awam sementara menunggu bantuan profesional. Satu nyawa, para hadirin sekalian, satu nyawa dapat diselamatkan apabila bantu mula ini dilakukan seberapa cepat yang mungkin bagi mengelakkan mati klinikal atau mati otak. Dan kepentingan yang seterusnya, para hadirin sekalian, CPR tidak perlu peralatan khas penyelamat. Kamu tidak perlu menunggu bantuan orang profesional ataupun pelatih. Kita tidak perlu ada peralatan khas. CPR adalah senang dan boleh dilakukan oleh semua. Jadi kita tidak perlu menunggu siapa-siapa dan kita boleh melakukan CPR secepat mungkin tanpa adanya peralatan-peralatan yang khas. Dan itu adalah serba sedikit tentang kepentingan-kepentingan CPR kepada seorang mangsa serangan jantung ataupun seseorang mangsa yang tidak mempunyai nadi. Dengan itu, para hadirin sekalian, saya mengakhiri sesi perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian kerana meluangkan masa untuk menyertai sesi perkongsian kita pada pagi ini. Saya juga ingin meminta maaf kalau ada salah silap dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak itu kerana menjemput saya untuk melaksanakan sesi perkongsian ini. Saya berharap sesi tersebut adalah bermanfaat kepada kalian semua dan saya berharap juga kalian akan mempraktikkan langkah-langkah tersebut di masa depan anda. Boleh ya semua? Baiklah. Saya Dr. Warshan Daniel mengundurkan diri dahulu ya. Terima kasih semua. Tebal ular sabar. Ini orangnya idaman darah, lawak tiada, manis ada.